Shalom, mari kita datang ke depan Tuhan memuji Allah kerana Allah itu bangkit untuk kita. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang di syurga, kami bersyukur, kami memuji nama-Mu Bapa. Engkaulah Bapa kami yang mempedulikan kami. Engkaulah Bapa kami yang mengasihi setiap kami Bapa. Kami bersyukur kerana hari demi hari kami menerima anugerah yang segar daripada Engkau. Anugerah yang baru daripada Engkau. Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami berseorangan, oh Bapa. Kami bersyukur Bapa pada pagi ini Engkau sekali lagi mau mencurahkan kasih sayang-Mu di atas setiap kami, oh Bapa. Engkau merindukan untuk berdekatan dengan kami. Engkau merindukan untuk memeluk kami di pangkuan-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa kerana segala dosa kami telah pun diampunkan oleh-Mu, Bapa. Kami bersyukur, oh Bapa, atas pimpinan Tuhan pada hari yang lalu. Kalau bukan penyertaan-Mu Bapa, kalau bukan pemberkatan-Mu Bapa, di mana kami sekarang ini Bapa. Ya Bapa, kami mahukan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu pada pagi ini. Biarkanlah Engkau sendirilah yang berbicara dengan kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Ya saudara dan saudari, mari kita merenung daripada Mazmur 69 ayat 31 hingga 37. Aku akan memuji Allah dengan nyanyian. Aku akan mengagungkan Dia dengan ucapan kesyukuran. Hari ini akan lebih menggembirakan Tuhan daripada mempersembahkan korban lembu ataupun korban lembu jantan yang sudah cukup besar. Apabila orang yang ditindas melihat hal ini, mereka akan bergembira. Orang yang menyembah Allah akan bersemangat. Tuhan mendengar orang yang berkekurangan dan Dia tidak lupa akan umatnya yang dipenjarakan. Pujilah Allah, hai langit dan bumi, laut dan segala makhluk di dalamnya. Dia akan menyelamatkan Yerusalem dan membina semula kota-kota Yehuda. Umatnya akan tinggal di sana, negeri itu menjadi milik mereka. Keturunan hamba-hambanya akan mewarisi negeri itu. Semua orang yang mengasihinya akan tinggal di situ. Nah, saudara dan saudari, ini merupakan penutup daripada doa Mazmur yang begitu, doa Daud yang begitu panjang, yang meluahkan keadaan teruknya, yang dikeji orang, yang dipaksa orang, ataupun difitnah orang dan sebagainya. Tetapi saudara dan saudari, lihat di sini sampai akhir, sampai penghujungnya saudara dan saudari, dia tetap memuji Allah. Apa dia kata saudara dan saudari? Dia kata, aku akan memuji Allah dengan nyanyian, aku akan mengagungkan Dia dengan ucapan kesyukuran. Hal ini akan lebih menggembirakan Tuhan daripada mempersembahkan korban lembu ataupun korban lembu jantan yang cukup besar. Nah, saudara dan saudari, Allah lebih memperkenankan hidup kita daripada persembahan yang kita berikan kepadanya. Ya, ramai orang di dunia ini saudara dan saudari, bila kita menilai orang, bagaimana kita menilai orang? Oh, Kristian itu Kristian yang baik kerana dia mempersembahkan 1,000 ringgit kepada Tuhan setiap bulan. Oh, kita menilai daripada uang, berapa banyak uang yang dipersembahkan oleh seseorang kepada Allah. Ataupun kita menilai seseorang daripada apakah kerja-kerja yang telah pun dia lakukan untuk Tuhan. Oh, orang ini baik, dia melakukan banyak kerja, dia hari-hari pergi gereja, Selasa pergi khusus pemuridan, Rabu pergi kelompok sel, Khamis pergi persekutuan doa, Jumaat pergi latihan choir, Sabtu pergi persekutuan wanita, dan Ahad pergi ke sembahyang ataupun meeting-meeting dan seterusnya, saudara dan saudara. Wow, orang ini holy, orang ini baik, orang ini bagus.
Saudara dan saudari, adakah kita menilai seseorang daripada apakah kerja yang telah pun dia lakukan untuk Tuhan? Saudara dan saudari, ataupun kita menilai seseorang daripada posisi yang dia pegang, jawatan yang pegang. Oh, dia ini gembala sidang, dia ini pengerusi, dia ini ketua jemaat. Oh, dia bagus di depan Tuhan. Betulkah saudara dan saudari? Di sini beritahu kita bahawa hal ini akan lebih menggembirakan Tuhan daripada mempersembahkan korban lembu. Tuhan lebih perkenankan hidup kita daripada apakah kerja yang kita lakukan. Tuhan lebih perhatikan, lebih perkenankan hidup kita daripada wang-wang yang dipersembahkan oleh kita. Tuhan lebih memperkenankan hidup kita daripada jawatan-jawatan kita pegang di dalam gereja. Nah, saudara dan saudari, Tuhan mahu kita mengagungkan dia seperti ayat 31, mengagungkan dia melalui nyanyian, melalui pujian, melalui kesyukuran, saudara dan saudari. Kalau kita hari-hari kita menempatkan Allah di posisi yang tertinggi, kita menempatkan dia di tempat yang paling penting dalam hidup kita, Allah akan memperkenankan kita. Kerana bila kita mengagungkan dia, bila kita meletakkan Allah di posisi yang paling tinggi dalam hidup kita, kita akan tahu kita melakukan kesemua kerja harian, melakukan kesemua hal dalam kehidupan, memakai kesemua wang kita hanya untuk memuliakan Tuhan ini, hanya untuk kita lakukan untuk dia. Nah, saudara dan saudari, kalau kita nampak ada juga orang selalu bila kita nampak hidupnya begitu holy, begitu mendekati Tuhan, dia betul-betul mengagungkan, memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Betulkah? Apa-apa dia lakukan, oh praise the Lord, puji Tuhan. Dalam hidup dia selalu dia cakap. Tapi mungkinlah ada juga orang yang berlakon, ada juga orang yang berpura-pura. Tapi maksud saya, seseorang yang mengagungkan Allah akan secara automatiknya memuji Allah, bersyukur kepada Allah dalam segala hal yang dia lakukan. Ya, apa-apa dia lakukan, dia mohon kekuatan daripada Tuhan. Apa-apa dia lakukan, dia kembalikan pujian dan kesyukuran kepada Allah. Orang yang mengagungkan Allah akan mengutamakan Allah dalam segala hal yang dia lakukan. Nah, saudara dan saudari, dia kata ayat 33-34, apa dia kata? Apabila orang yang ditindas melihat hal ini, mereka akan bergembira. Orang yang menyembah Allah akan bersemangat. Tuhan mendengar orang yang berkekurangan dan dia tidak lupa akan umatnya yang dipenjarakan. Saudara dan saudari, bila kita tahu, bila kita nampak bahawa Allah tidak melihat wang, Allah kita tidak melihat kerja, tetapi melihat hidup kita, wow, kita akan bersyukur. Betulkah saudara dan saudari? Saya bersyukur, nasib baik. Nasib baik Tuhan bukan melihat luaran. Kalau melihat luaran, parailah aku. Saya tidak ada duit, tak dapat persembahkan banyak. Saya tidak ada talenta, tak dapat buat banyak kerja untuk Tuhan. Nah, saudara dan saudari, saya bukan seorang yang berjawatan tinggi di dalam gereja. Walaupun saya pastor in charge, tetapi di seluruh gereja, saya mate aja, saudara dan saudari. Pastor biasa saja, saudara dan saudari. Bukan DS, bukan presiden, semua bukan. Nah, saudara dan saudari, nasib baik Tuhan bukan melihat luaran. Kalau melihat luaran, saya akan menangis hari ini kerana apa yang saya lakukan Tuhan tidak perkenankan. Nah, saudara dan saudari, puji Tuhan, Allah lebih memperkenankan hidup saya. Dia mahu saya menggunakan seluruh hidup saya untuk mengagungkan dia daripada apa yang saya lakukan. Nah, saudara dan saudari, ini seumpama apa yang dikatakan dalam Yohanes bab 15, saudara dan saudari. Ya, kalau kita sepohon pokok yang baik, pasti kita akan menghasilkan buah yang baik. Jadi Allah bukan memperhatikan apakah buah yang kita hasilkan, tetapi apa Allah memperhatikan, adakah kita sepohon pokok yang baik? Adakah kita seorang hidup yang baik, saudara dan saudari? Kalau kita ada pokok yang baik, kalau kita merupakan hidup yang baik, Tuhan tidak risau akan kita. Kerana secara automatiknya kita akan menghasilkan buah yang baik. Secara automatiknya kita akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Secara automatiknya kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Secara automatiknya kita akan melakukan kesemua untuk Tuhan kalau kita sepohon pokok yang baik. Amin, saudara dan saudari. Jadi hari ini kita bukan buang masa untuk buat latihan choir, latihan rebana, latihan pujian dan sebagainya. Semua itu bukan yang paling penting. Walaupun pentinglah, tapi yang paling penting, adakah kita sepohon pokok yang baik? Nah, kita selalu melakukan banyak kerja di gereja, tapi sekarang sepanjang MCO tak ada gereja, tak buka gereja. Adakah kita masih mengagungkan Tuhan? Adakah kita masih mencari Tuhan? Adakah kita masih membaca Alkitab setiap hari? Nah, itu menandakan, itu menunjukkan hidup kamu, kualiti hidup kamu. Kalau kamu adalah pokok yang baik, walaupun
Walaupun apa? Walaupun tak ada gereja dibuka, kita tetap akan mencarikan Tuhan. Kita tetap akan menghasilkan buah rohani yang cukup lumayan. Amin. Saudara dan saudari. Nah, sekarang tanya diri kamu. Sepanjang MCO ini, adakah kamu setiap hari mencarikan Tuhan? Adakah kamu mengutamakan Tuhan dalam hidup kamu? Adakah kamu memuji dan bersyukur kepada Allah setiap hari? Kalau ada, puji Tuhan, kamu sepohon pokok yang baik, yang sudah melalui ujian. Ya, ini 3 bulan MCO adalah ujian untuk kita sebagai umat Kristian. Adakah kita betul-betul mengasihi Allah? Ataupun kita sekadar untuk syok sendiri? Bila ada pelayanan di pentas, baru kita usahakan. Saudara dan saudari, Tuhan bukan lihat perkara di pentas. Tuhan lihat perkara di dalam bilik yang tertutup. Apa yang kamu lakukan dalam bilik yang tertutup itu? Adakah kamu mengutamakan Allah, mengagungkan Allah, dan juga mencarikan Allah setiap hari? Nah, saudara dan saudari, puji Tuhan, hari ini berita baik. Allah tidak menilai daripada luaran, tetapi menilai batinia, menilai hidup kita. So, saudara dan saudari, saya mencabar supaya kita betul-betul menjadi hidup yang baik, menjadi pokok yang baik, supaya kita boleh menghasilkan buah yang baik secara automatik, bukan secara sengaja. Secara automatik kita akan menghasilkan buah yang baik untuk Tuhan kalau kita adalah pokok ataupun hidup yang baik. Nah, saudara dan saudari, ayat seterusnya, ayat 35 sampai 37. Pujilah Allah, hai langit dan bumi, laut dan segala makhluk di dalamnya. Dia akan menyelamatkan Yerusalem dan membina semula kota-kota Yehuda. Umatnya akan tinggal di sana, negeri itu menjadi milik mereka. Keturunan hamba-hambanya akan mewarisi negeri itu. Semua orang yang mengasihinya akan tinggal di situ. Nah, saudara dan saudari, di sini Daud sekali lagi memuji Allah. Dia kata apa? Allah yang bertakhta. Ayat 35. Allah yang bertakhta itu menguasai segala makhluk di bumi. Dia menguasai segala sesuatu. Dia Tuhan. Dia Tuhan, saudara dan saudari. Bila dia menjadi Tuhan, bila dia bertakhta, tetapi dia masih mempedulikan kita. Ayat 36, 37. Dia menyelamatkan kita. Dia membina semula kelemahan-kelemahan kita. Dan dia membantu kita, memberi anugerahkan tempat tinggal untuk kita. Bahkan dia tinggal bersama dengan kita, dan keturunan-keturunan kita turut akan diberkati olehnya. Nah, saudara dan saudari, ini mengingatkan kita bahawa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang pencipta, Allah yang penguasa segala sesuatu ini tetap menjaga, tetap memberkati, tetap menggembalakan kita sekiranya kita taat setia kepadanya. Saudara dan saudari, kita akan mendapat anugerah Allah, kita akan dikuatkan kekurangan kita, dan turun-temurun kita turut akan diberkati Allah. Nah, saudara dan saudari, betul saudara dan saudari, kalau kita taat setia kepadanya, kita boleh nampak seluruh keluarga, bahkan keturunan kita tidak sama dengan yang lain. Saudara dan saudari, bapa saya beberapa generasi yang sebelum ini, saudara dan saudari, boleh dikatakan dalam sejarah nenek moyang saya, tidak ada satu keluarga pun yang menjadi Kristian, saudara dan saudara. Tidak pernah. Itulah membuat bapa saya pada mula-mulanya tidak sanggup menjadi Kristian. Dia kata dia tidak hormat kepada ibu bapa, tidak hormat kepada nenek, tidak hormat kepada nenek moyang kalau dia menjadi Kristian. Sebab seluruh keturunannya tidak pernah menjadi Kristian. Nah, saudara dan saudari, tetapi saya puji syukur, saudara dan saudari, sampai giliran, sampai generasi kami ini, kami sekeluarga telah pun percaya Tuhan sejak kecil lagi. Dan kalau saya meneliti keadaan keluarga bapa saya, hubungan saudara-saudaranya, saudara-saudarinya, ahli keluarganya, semua pecah belah. Walaupun 11 orang adik-beradik kerat, tetapi semua pecah belah. Semua tidak ngam. Semua gaduh selalu, saudara dan saudari. Dari dulu sampai sekarang, walaupun tua pun selalu gaduh. Nah, saudara dan saudari, bila kita nampak keluarga bapa saya huru-hara, tiada kedamaian, tiada kasih sayang, inilah tempat orang bukan Kristian. Tapi saudara dan saudari, bila generasi kami ini percaya kepada Tuhan, boleh dikatakan keluarga saya ini jauh luar beza daripada generasi-generasi yang lalu. Saudara dan saudari, keluarga saya 7 adik-beradik, walaupun semua laki, tapi tidak gaduh, saudara dan saudari. Walaupun kami bukan begitu rapat seperti ibu-ibu, seperti wanita-wanita, tapi kami adik-beradik laki tidak pernah gaduh sedemikian, saudara dan saudari. Dan keluarga kami diberkati Tuhan, saudara dan saudari. Nah, inilah saya nampak, bila kita menjadi seorang yang taat setia kepada Allah, Allah tidak akan merugikan kita. Amin.
Allah tidak akan melupakan kita. Amin. Allah pasti akan teruskan memberikan anugerah, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan berkat kepada kita, dan juga turun-temurun kita. Jadi saudara dan saudari, hari ini saya menggalakkan saudara dan saudari, firman Tuhan mengingatkan kita, mengagungkan Dia dalam hidup kita, dan kita akan diberkati oleh Allah ini. Saudara dan saudari, biarkanlah kita agungkan Allah. Seperti mana dikatakan Yesus di Matius, ya. Kita carikan Allah dan kerajaan Dia terlebih dahulu, dan segala sesuatu yang kita perlukan akan disediakan untuk kita. Nah, saudara dan saudari, walaupun hari ini kita miskin, walaupun hari ini kita kurang berdaya, tapi ingat, asalkan kita agungkan Allah, utamakan Allah dalam hidup kita, pasti Allah akan sediakan segala yang kita perlukan. Pasti Allah akan memberikan anugerah yang terbaik untuk kita. Amin. Biarkanlah hari ini kita mengutamakan semula Allah di dalam hidup kita. Buang segala yang lain, kita letakkan Allah di posisi yang tertinggi. Supaya kita lakukan kesemua hal hanya untuk Allah. Supaya kita pakai setiap sen wang kita hanya untuk Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur. Engkau begitu baik. Kami bersyukur kerana Engkau mempedulikan setiap kami. Kami bersyukur kerana Engkau menilai batiniah hati kami, bukanlah menilai luaran kami. Kami mohon agar Roh Kudus Tuhan teruskan memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami boleh mengagungkan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Biarkanlah hidup kami boleh menghasilkan buah rohani yang banyak, yang baik, yang mengharumkan nama Tuhan. Dan Bapa, kami yakin selagi kami menghormati Engkau, mengutamakan Engkau, kami tidak akan bankrupt. Kami tidak akan miskin tegar. Kami yakin kami akan dikuatkan, dicukupkan, diteguhkan oleh Engkau. Kerana Engkau lah Allah yang paling kaya, yang menguasai segala sesuatu di dunia ini. Bersyukurlah kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Amin. Tuhan berkati saudara dan saudari.